Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Kumpulan 9 akan membentangkan tajuk remedi yang boleh dipohon oleh pihak pentadbiran. Saya Ainul Zubaidah binti Isharuddin dengan nombor matrik 278331 dan rakan-rakan saya iaitu Daniel Asfa bin Zul Hisham 279497, Nur Natasha Liana binti Muhammad Amri 279127, Muhammad Isham Shah bin Uthman 281126, Muhammad Nasruddin bin Azizan 277867. Okey, untuk pengenalan, remedi ni merupakan satu permohonan yang boleh dipohon oleh individu yang terjejas akibat tindakan pihak pentadbiran yang merasakan mereka terkilan dengan tindakan pihak pentadbiran yang melanggar hak dan juga kepentingan mereka diketepikan. Oleh itu, seseorang boleh mendapatkan remedi atau pemulihan dari Mahkamah Tinggi terhadap pihak pentadbiran untuk mendapatkan semula atau memulihkan hak yang telah diketepikan tersebut. Remedi adalah satu kaedah di sisi undang-undang untuk melaksanakan, melindungi dan juga mendapatkan semula hak seseorang yang telah terjejas akibat tindakan pihak pentadbiran. Keberkesanan sistem undang-undang pentadbiran sesebuah negara bergantung kepada keberkesanan remedi yang dapat diberikan kepada pihak yang terkilan. Apabila pihak yang terkilan membuat permohonan untuk suatu remedi, kajian semula kehakiman akan dibuat oleh Mahkamah Tinggi ke atas Mahkamah Bawahan, Tribunal dan mana-mana pihak pentadbiran lain. Antara remedi yang boleh dipohon antaranya ialah certiorari, prohibition, larangan, injunction, habeas corpus, pengisytiharan, declaration quo warranto, dan juga tindakan related ataupun related action. Okey, seterusnya. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan remedy certiorari. Okey, remedy certiorari ini adalah merupakan writ Mahkamah Tinggi bagi membatalkan keputusan pentadbiran yang dibuat secara salah. Seterusnya ia merupakan satu perintah atau arahan untuk membatalkan suatu keputusan kehakiman atau separa kehakiman yang telah dibuat melampaui kuasa, menyalahgunakan kuasa atau bertentangan dengan keadilan asasi. Dan seterusnya dikeluarkan setelah suatu keputusan kehakiman atau separa kehakiman dibuat. Terdapat beberapa alasan untuk bagi memohon certiorari ini. Sebagai contoh, tidak ada bidang kuasa atau penyalahgunaan kuasa atau menyelampaui bidang kuasa. Sebagai contoh, fungsi utama certiorari ini adalah dikeluarkan adalah untuk menghadkan aktiviti-aktiviti pihak berkuasa pentadbiran dalam bidang kuasa mereka. Seterusnya, kesilapan undang-undang yang dinyatakan di muka rekod. Certiorari ini hanya boleh dikeluarkan apabila sesuatu kesilapan itu dapat dilihat dengan jelas dan nyata apa yang telah direkodkan. Dan terdapat juga beberapa alasan yang lain. Sebagai contoh, keputusan dibuat berdasarkan fakta dan tidak dibuktikan melalui keterangan sahaja, dan pelanggaran tidak melanggar keadilan asasi. Seterusnya, kecacatan prosedur berkaitan dengan ia adalah perkara yang mandatory, dan juga terdapat beberapa alasan-alasan yang lain. Baiklah, seterusnya saya akan menerangkan tentang remedy prohibition. Remedy prohibition ni adalah satu perintah untuk menghalang sesuatu tindakan daripada terus dilakukan, iaitu tindakan yang melampaui kuasa ataupun salah guna kuasa atau bertentangan dengan keadilan asasi. Prohibition dikeluarkan semasa ataupun sesuatu kes masih lagi berlangsung bagi menghalang sesuatu keputusan dibuat. Hanya Mahkamah Tinggi yang mempunyai kuasa budi bicara untuk mengeluarkan atau tidak mengeluarkan prohibition ini. Seseorang yang ingin memohon certiorari atau prohibition perlu mempunyai locus standi, iaitu kuasa untuk mengambil tindakan, iaitu pihak yang terjejas haknya. Okey, seterusnya.
Seterusnya saya akan menyambung bagi bahagian remedi mandamus. Mandamus ni adalah satu perintah yang mengarahkan pihak berkuasa untuk melaksanakan tugas-tugas awam yang dikenakan ke atasnya oleh undang-undang. Remedi mandamus ni dia boleh dipohon apabila pihak berkuasa gagal melaksanakan tugasan awam tersebut. Sebagai contoh kes, Mahkamah Tinggi telah memerintahkan pembicaraan penuh berhubung saman M. Indira Gandhi yang saman itu terhadap Ketua Polis Negara yang didakwa telah gagal menangkap bekas suaminya dan memulangkan anak perempuan yang dilarikan lelaki itu. Pada saman yang difailkan 28 Oktober tahun lepas, Indira telah mendakwa Ketua Polis Negara dengan sengaja dan cuai dan tidak menghiraukan perintah mandamus Mahkamah Persekutuan kerana gagal membuat siasatan atau mengambil tindakan sewajarnya untuk mengembalikan anaknya itu. Jadi itulah kita dapat lihat salah satu contoh kes di mana pihak berkuasa yang melaksanakan tugas-tugas awam itu dikenakan atasnya oleh undang-undang dan pihak berkuasa tersebut gagal melaksanakan tugasan awam tersebut. Seterusnya saya akan berikan peluang pada pemerintah seterusnya untuk menerangkan tentang habeas corpus. Okey, saya akan terangkan tentang habeas corpus di mana merupakan perintah Mahkamah Tinggi ini. Habeas corpus ini adalah perintah Mahkamah Tinggi untuk membebaskan sesiapa yang ditahan secara salah di sisi undang-undang. Okey, habeas corpus ini adalah satu remedi bagi orang-orang yang dilucutkan kebebasannya. Habeas corpus ni juga adalah writ prerogatif yang bermaksud orang yang ditahan secara salah hendaklah dibebaskan secara serta-merta sebaik saja mahkamah mengeluarkan perintah tersebut. Okey, habeas corpus ni berbeza dengan remedi-remedi lain di mana habeas corpus ni boleh dipohon oleh tahanan sendiri ataupun orang lain bagi pihaknya. Okey, contoh kes dalam Oi Ah Pua lawan Officer in Charge of Criminal Investigation di mana di Kedah 1975 2 MLJ 198 yang mana tertuduh ditahan kerana disyaki terlibat dengan satu rompakan bersenjata. Okey, sewaktu permohonan habeas corpus dibuat, dia telah ditahan di bawah perintah magistrate. Permohonannya ditolak kerana tahanannya adalah sah di sisi undang-undang. Okey, peguam tertuduh juga memberi alasan bahawa tertuduh telah dinafikan hak untuk berjumpa dengan peguamnya sewaktu ditahan sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 5/3 dalam Perlembagaan Malaysia. Walaupun mahkamah tidak menolak hak tertuduh untuk berjumpa peguamnya, tetapi habeas corpus bukanlah remedi untuk orang yang ditahan mengikut undang-undang, tetapi dinafikan hak perlembagaannya di bawah perkara 5/3 dalam Perlembagaan Malaysia. Okey, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Okey, baiklah. Saya boleh simpulkan berkaitan dengan remedi. Remedi ini merupakan ataupun pemulihan merupakan satu aspek yang penting bagi undang-undang pentadbiran untuk menolong seseorang yang terjejas haknya disebabkan tindakan pentadbiran. Ia juga merupakan salah satu cara adalah untuk Mahkamah Tinggi melaksanakan bina kuasanya kawalannya ke atas mahkamah bawahan, tribunal atau pihak pentadbiran yang menjalankan kuasa hakimat atau separa kehakiman. Dan terdapat juga seperti pada awal tadi, terdapat beberapa remedi yang boleh dipohon. Terdapat certiorari, prohibition, habeas corpus, quo dan sebagainya. Dan seperti sedia maklum, setiap remedi mempunyai fungsi tersendiri, fungsi yang berlainan dan cara permohonan yang berlainan, dan hanya seseorang yang mempunyai locus standi sahaja boleh memohon kecuali boleh dimohon kecuali untuk habeas corpus dan tindakan relator. Baiklah, itu saja daripada kumpulan kami, kumpulan 9. Sekian, terima kasih.